alaihi wasallam, babu ummatil ladzina yadkhuluna minhul jannah arduhu masiratur rakib al-mujawwidi thalath. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula umatku yang masuk sekalian mereka itu daripadanya ke dalam syurga, lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar menunggang selama 3 hari. Tuan-tuan, hadis ini cerita bahawa apa? Bahawa pintu syurga tu luas. Luas, kalau nak cerita luas dia, perjalanan daripada tembok pintu ni, kira daripada engsel sebelah sini lah, nak pergi berjumpa dengan engsel sebelah sana. Naik kuda, bukan setakat kuda. Kalau kita jenis tak kerti naik kuda, saat jatuh, saat naik, saat itu, tak. Ni kuda, penunggang kuda yang pintar, yang handal. Dia kira dia naik tu laju, dia cekap. Dia naik tu laju, laju speed pun, tuan-tuan. Daripada engsel sebelah sini nak sampai engsel sebelah sana, masa 3 hari 3 malam baru sampai. Nak abang kata apa? Luas sungguh lah. Luas sungguh lah syurga. Itu pun dalam keadaan pintu syurga yang begitu luas pun, duduk dalam keadaan orang pakat nak masuk, sehingga kita duduk bersesak-sesak, berebut-rebut sampai bersendel bahu ni, belaga bahu belakang. Pasal apa? Sebab ramai orang nak masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, kalau macam tu ramai lah nak masuk syurga, lega lah kita. Kena ingat juga, sagi kita baca tentang neraka lagi, cerita ramai yang masuk neraka pula. Tuan-tuan, itu pun dalam keadaan waktu dibangunkan kita di padang mahsyar, dipanggil Nabi Adam alaihi salam. Waktu tu Nabi Adam duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk bersembang-sembang. Tiba-tiba malaikat Jibril panggil Nabi Adam, "Adam, Allah dah panggil kamu." Lalu Nabi Adam kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, "Allah dah panggil aku ni, mungkin ada satu benda yang Allah nak sampaikan." Pipi dia di depan Allah, Allah bagi arahan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, hantar ni anak cucu kamu masuk ke neraka." Allahu Akbar, dia kata, "Allah, mana saya sanggup buat lagu tu? Ni berapa yang nak masuk ni dalam neraka ni? Daripada 1000 orang, 999 orang masuk neraka, seorang masuk syurga." Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita duk agak tang mana, tang 999 kan, tang seorang. Allahu Akbar, tengok nilai sendiri. Cara buat amal kita tiap-tiap hari, dengan nak bangkit sembahyang 2 rakaat pun balok lihat, walaupun lihat nak masuk syurga. Allah, mau doa tu bukan main. Tapi nak bangkit sembahyang 2 rakaat lepas sembahyang isyak, macam ada batu melekat di pungkong. Tak larat nak bangkit. Dia buat letih, dia mengantuk macam-macam. Duk kira nak balik rumah. Kalau balik lena terus tak apa. Ni balik singgah kedai kopi, kena tarik roti canai dulu, tu yang tak tahan tu. Mau tanya nak masuk syurga. Daripada 1999 orang nanti masuk neraka, seorang masuk syurga. Itu pun dalam keadaan seorang masuk syurga, itu pun bersesak-sesak nak masuk ke pintu, nak masuk ke syurga. Dalam keadaan pintu syurga yang begitu luas, perjalanan daripada pintu punca pintu ni sampai ke pintu ni ambil masa 3 hari 3 malam menunggang kuda dengan laju tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu nak habaq betapa besarnya pintu syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahum la yadghatuna 'alaihi hatta takada mana kibuhum tazul. Kemudian daripada itu pula bahawasanya mereka itu memasuknya berhimpit-himpitan atasnya, sehingga hampir bahu-bahu mereka itu hilang, yakni sebagai tercabut oleh sebab bersendel dan berlaga-laga bahu mereka itu. Nah, abang kata ramai lah, duduk berhimpun bersindir-sindir sampai apa? Sampai ni lindung bahu kawan-kawan masing-masing. Kepala duduk rapat, masing-masing duduk
terlalu rapat. Bukan nak kata luruh bau dia, tapi terlindung tu sampai hilang bau tu. Sebab apa? Sebab terlalu ramai bersesak-sesak. Kata Abu Isa, bermula ini hadis gharib. Masalah, pintu syurga itu 2 keping berkipas. Sesungguhnya syurga itu berpintu kipas 2 keping. Tiap-tiap satu keping daripadanya sangat luas, sebagai tersebut di dalam hadis. Begini katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna ma baina masra'ain min masari'il jannah lakama baina Makkah wa hajar wa Makkah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangan kudratnya, bahawasanya barang yang antara 2 keping pintu kipas syurga itu sebagai antara sejauh Mekah dan negeri Hajar, dan Hajar dan Mekah. Diriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Kipas lagu mana? Tak ada kipas lagu tu kan? Dia fikir kipas lagu mana? Agaknya kipas lagu ni ke, kipas lagu pusing ke? Tok guru saya kata, ulama kata macam apa? Tu macam Wild West tu. Tak pintu Wild West, pintu cowboy tu. Jenis lagu tu. Kita bayang lagu tu lah, dia kata. Nak fikir lebih pada syurga ni tak boleh, tak sampai akal kita. Lagu mana besar terang mana, kita tak berhenti nak fikir. Kan? Ni lagu mana kipas dia duduk pusing, lagu mana kan dia duduk klipot, lagu mana kita pun tak tahu sebab benda tak nampak. Tuan-tuan, benda yang ada di syurga tak ada di dunia ni. Benda yang kita nampak di dunia takkan ada di syurga. Dan benda yang ada di syurga takkan kita jumpa di dunia ni, tuan-tuan. Nak habaq kipas tu pusing, pintu dia kipas lagu mana, pusing ke atas ke bawah, pusing lagu tu kan tak tahu nak habaq lagu mana. Tapi ulama kata macam tu lah kok, kita boleh bayang pintu dia macam tu. Macam pintu Wild West kot, pintu cowboy. Tapi besarnya, tuan-tuan, memang besar sungguh. Perjalanan yang ditunjuk dekat sini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia kata perjalanan daripada pintu ke pintu itu seperti sejauh Mekah ke negeri Hajar. Negeri Hajar di mana? Tak tahu, saya pun tak tahu ke mana. Tidak sekalian. Nampak kata apa? Jauh lah. Kalau tadi kita ambil yang tadi pun, perjalanan 3 hari 3 malam baru sampai ke sana. Nampak kata besar. Dan tuan-tuan, dia Allah sekalian, benda syurga ini seperti sebutkan tadi, benda yang kita tak nanti nak fikir dengan akal. Benda yang kita tak nanti nak fikir dengan akal, pasal benda tak nampak lagi. Benda-benda syurga kita duk bincang ni, tuan-tuan, ni benda sam'iyat. Benda yang hanya kita dengar dan nak percaya tu, dia metang ilmu. Allah awal-awal sebut dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, hingga akhir ayat, ila akhir ayat. Apa dia? Alif Lam Mim, Zalikal kitab. Ni kitab ni Al-Quran ni. Awal Al-Quran tu tidak ada sebarang keraguan kepada anda. Jangan duk cari silap, jangan duk rasa tak betul, jangan duk rasa macam ada benda tak kena, jangan duk rasa macam tu. Tak ada keraguan. Allah hamba awal-awal lagi. Hampa nak baca Al-Quran ni daripada awal sampai habis ni, aku nak hamba awal-awal. Hampa jangan duk cari silap, tak ada silap ni, kena percaya belakang. Kau rasa satu tak sesuai, huruf alif ni tak sesuai tahun ni kot, kalau duduk di belakang ni lagi cantik kot. Jangan main-main, boleh menyebabkan kafir, kufur. Pasal apa? Pasal engkar satu huruf daripada ayat yang Allah tulis. Allah apa awal-awal dalam Quran, jangan duk ada apa duk ada celaru, duk ada tak percaya sebagainya. La raiba fi hudan lil muttaqin, akan menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa, Al-Quran tu boleh baca saja walaupun dia seorang qari yang hebat, walaupun dia seorang pembaca Al-Quran yang cukup sedap. Qari kalau lawan menang straight, tak pernah kalah, tuan-tuan. Ada qari, dia baca Quran, ada di antara juri tu orang Arab. Dia tuan-tuan baca sedap, orang Arab tu sampai terpegun dengan bacaan dia. Dia kata, weh, orang Arab pun tak baca betul ni. Habis program pun semua dia menang juara. Bila menang juara, panggil dia, makan sekali dengan juri-juri semua. Lepas tu juri tanya dia,
Masmuka kaifa halak? Dia tu reject. Mak tanya apa? Dia kata, mak tanya apa ni? Dia kata apa? Lah tuan-tuan tak kerti bahasa Arab. Lah dia baca dia apa? Dia baca dia. Tapi tak faham apa satu. Itu pun qari, jangan main-main tuan-tuan sekalian. Nak abang kata apa? Ada orang boleh baca sedap tapi tak faham makna pun tuan-tuan sekalian. Tak faham pun. Mas muka siapa nama kamu pun tak nak jawab. Sekolah biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Al-Quran ini akan jadi petunjuk hanya kepada orang bertakwa. Orang yang ada takwa dia akan baca Al-Quran, dan Al-Quran itu akan ditunjuk jalan dekat dia balik kepada syurga. Benda betul dia boleh buat, benda yang silap Al-Quran akan tegur dia. Orang yang bertakwa, syarat dia takwa dulu. Siapa orang bertakwa ni? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama Allah sebut, dia percaya kepada benda ghaib. Benda ghaib ni apa? Syurga, neraka, malaikat, Allah, tuan-tuan, azab kubur, semua benda. Syarat dia pertama sekali nak jadi orang bertakwa, percaya kepada benda ghaib. Sebab tu kita duduk cerita benda syurga, neraka ni, tuan-tuan. Kalau kita mai mengaji ilmu ni, orang cerita dekat kita tentang syurga, cerita dekat kita tentang neraka, cerita tentang azab kubur, cerita, baru kita boleh percaya. Baru kita boleh nampak lah, subhanallah, macam ni rupanya dalam kubur. Takut kami nak pergi dalam kubur macam ni. Nak kena buat persediaan lengkap. Sagi apa? Takut sagi malaikat maut cabut mai. Tak, dan kita nak pergi buat bersedia apa? Pasal apa? Kubur lagu tu punya takut dahsyat. Dapat di mana ilmu ni? Mai mengaji. Ni neraka macam ni punya hebat. Ya Allah, bila dibangunkan neraka di depan kita umat manusia duduk nampak neraka, semua pekat teriak. Habis air mata keluar, air mata darah sebab takut dengan neraka di depan kita. Tuan-tuan, kita yang main mengaji dengar benda ni, mereka duduk rumah dengar apa? Tak dengar, tak tahu macam mana nak bersedia dalam keadaan tak tahu apa dia nak ada dekat sana. Kita sebut dulu tuan-tuan macam mana kalau bos kita suruh kita pergi Brunei. Abang kata minggu depan nak pergi Brunei, buat siap persediaan, siap-siap. Kita pun suruh bini kita sedia beg, sedia baju, sedia apa, duit apa semua, pergi beli barang-barang yang tak cukup. Telefon dekat kita punya HR kita, human resource kita ni, aku nak duduk hotel mana, sagi siapa nak ambil jemput aku dekat sana, sagi mesyuarat aku pukul berapa hari aku duduk sana. Tu nak tahu semua maklumat supaya apa? Supaya bila kita sampai di Brunei tu, semua perjalanan urusan kita selesai dekat Brunei dengan elok dan kita boleh balik dengan selamat. Itu nak pergi Brunei. Ni yang hampa nak pergi ke negara akhirat ni, yang tak balik-balik sampai bila-bila ni. Hampa persediaan apa? Tak pernah bersedia apa. Bahkan tak pergi usaha nak pergi cari maklumat pun macam mana nak duduk selamat dekat negara akhirat. Kita pergi Brunei, esok lusa balik dah. Ni pergi negara akhirat, masuk ke dalam kubur tu tak balik-balik dah sampai bila-bila. Ada mak belakang kita mati, esok mai habaq kita ni, aku lah kubur relax tak ada apa. Ada? Tak ada dah. Pergi senyap ding, tak dengar apa dah. Hantar seorang pi senyap, hantar seorang pi senyap pi, hantar seorang pi senyap pi, tak balik habaq pun dekat kita, tuan-tuan. Kalau dia main habaq dekat kita, hantar dalam kubur ini, jadi bayar je. Kalau bang kita pun ready tak apa. Ni tak ada siapa main habaq, melainkan tuan-tuan kita main mengaji, ada ilmu sikit main habaq dekat kita, baru kita boleh bersedia. Kita yang main mengaji, alhamdulillah. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang tak main mengaji, tak tahu apa dia nak berhadapan selepas daripada mati. Kurang-kurang orang kata apa, kita ni kalau orang nak main ajak makan kenduri lah. Orang nak main ajak makan kenduri di Kuala Lumpur lah. Kita pun duduk siap-siap. Lagi main-main depan rumah, pin. Kawan kita sampai dah. Kita pun angkat beg terus masuk kereta api. Dah buat persediaan lengkap dah. Ni kawan kita main pin. Oh, waktu tu lah baru kalau nak cari berus gigi, waktu tu lah baru nak mandi, waktu baru nak bangkit tidur, kemas tidur apa semua, nak baca kopi dekat lelaki lah, anak kelang kamu. Jadi kalau kawan kita duduk kereta pin, woi cepat sikit lah, aku bukan tak abang awak kalut. Jadi lagu tu marah kita. Pasal apa? Pasal tak bersedia. Itu cara kawan kita. Mau malaikat mau? Nak kata apa? Dia main-main ni. Jom kita pergi nak. Jom relax siap lah. Saya ni tak ada apa ni. Semayang 2 rakaat tak ada lagi. Semayang 2 rakaat apa tu? Tuan-tuan sekalian kan. Abang kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kena bersedia. Dan nak bersedia ni, nak faham benda akhirat ni, kena main mengaji cerita dia. Bila kita main di tuan-tuan, rupa-rupanya dengar subhanallah, betapa ngerinya ketika kita berada di dalam kubur. Bagaimana kubur menghimpit kita sebut dah pada 2 minggu yang lepas. Nabi kata kalaulah ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur ini,
Nescaya Sa'ad ni lah orang dia. Sa'ad seorang sahabat Nabi yang syahid di medan Khandaq, di perang Ahzab. Syahid dia, bergerak arash waktu dia mati tu. Itu pun Nabi kata apa? Kalaulah ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad ni lah orang dia. Udah. Kawan yang mati bergerak arash pun terasa himpitan kubur. Kita ni syahid apa tuan-tuan? Syahid subuh tiap-tiap hari. Mana tak pergi mayang subuh ini? Syahid subuh tiap-tiap hari. Mau syahid cara kita ni tuan-tuan jenuh lah. Itu pun merasa himpitan kubur seorang budak baby yang mati waktu duduk di Madinah. Nabi kata kalaulah ada orang yang terlepas daripada himpitan kubur, nescaya ni baby inilah orang dia tuan-tuan. Bersedia tak bersedia kita ni? Allah tak bersedialah. Tanya apilah umur berapa pun, 80 tahun pun bersedia dah makcik nak mati. Jangan main-main ustaz, jangan main-main lah. Tak cukup lagi amal ni. Bila nak cukup? Tanya mak 20 tahun cukup kan ni, boleh kan nak mati ni? Jangan main-main lah. Tak boleh lagi lah ustaz ni, muda lagi ni, tak menikah lagi ni, tak rasa ni. Payah ni, payah. Kalau mati muda, apa untung dia? Dosa dia sikit. Kalau mati tua, apa untung dia? Pahala dia banyak. Tu pun tak bersedia. Dia tak nampak tanpa pahala banyak, dia nampak tanpa pahala kurang. Kalau orang muda mati, tanya dia pasal apa takut nak mati? Sebab tak dah buat amal lagi. Dia kalau lagu tu, dia terbalik. Cuba tengok tuan-tuan, kalau malaikat maut mencabut nyawa kita, kira ready cantik kan? Malaikat maut ready dah, boleh pergi dah. Cuba angkat tangan siapa yang ready kan? Angkat tangan. Saya nak panggil malaikat maut tak ada siapa yang ready. Yang cakap dekat depan ni pun tak ready lagi. Kalau malaikat maut habaq, tunggu sana. Kalau boleh esok pun tak apa, esok bagi satu hari tu lagi. Weh, satu hari apa? 60 tahun, 70 tahun hidup tak dunia, tak cukup lagi. Nak semayang tak cukup lagi, nak zikir tak cukup lagi, nak sedekah tak boleh lagi, tak cukup lagi nak buat amal. Waktu ni baru kelang kabut nak minta tangguh sehari. Tuan sekalian, tak ada tangguh-tangguh dah. Waktu tu dia main cabut. Waktu itulah kita akan berhadapan dengan kehidupan yang sebenar-benarnya. Waktu di dunia ni, kehidupan main-main, tempat tanam pokok. Bila nak ambil buah dia? Bila kita mati nanti. Duduk dalam kubur. Ni dia amalan yang aku buat, subhanallah. Ni dia pahala dapat. Syukurlah aku buat benda ni. Allah ruginya aku buat benda ni. Kalau aku tahu jadi lagu ni, aku tak buat benda ni. Waktu tu baru menyesal. Waktu duduk dalam kubur tuan-tuan sekalian. Kita main mengaji ni insya-Allah lah. Pasal apa main mengaji? Sebab nak kena katok. Kita ni tahu jenis apa? Jenis Nabi SAW duduk di satu taman, satu ladang kurma. Nabi garis. Ada siratul mustaqim ni, perjalanan ni, jalan yang lurus nak pergi syurga. Kemudian dia garis di tepi tu, garis. Buat jalan-jalan tepi-tepi dia. Dia kata apa? Hadza syayatin, ni syaitan-syaitan duduk tepi-tepi jalan. Kata. Kita ni duduk jalan elok lah. Betul jalan betul elok dah. Main syaitan ni tengok kita ni passion lagu mana? Kita ni passion TV besar, passion perabot kan? Passion kawan beli kereta baru, kita nak beli kereta baru juga. Habis macam tu. Dia duduk jack kita tu. Mainlah. Ni tengok ni cantik ni TV baru-baru ni. Lawa lagi nipis daripada dulu nipis. Ada apa sekalian? Kita ni dengan TV nipis ni heran. Dulu-dulu kita kurus je. Gila. Waktu tu TV besar. Lah ni TV nipis, kita besar. TV duk makin nipis, kita duk makin besar. Dia terbalik dengan TV. Nak apa-apa ni? Syaitan duk pujuk kita ni. Ni dunia ni cantik ni, kita pun ni rumah besar lagu ni, kita akhirnya pulun-pulun akhirnya kecundang pi dekat jalan syaitan. Ada orang jenis macam ni, dia jenis nak kaya. Ini duit ni buat bisnes ni, ni boleh dapat duit banyak ni dapat duit juta ni. Kita pulun-pulun pi tumbang syaitan. Kita ni tuan-tuan tak payah hantar sarjan, hantar prebet je. Syaitan prebet je duduk tu, ni tak ada tanda, tak ada paku pun. Dia lalu kita lalu dia duduk tepi tu. Mainlah. Tumbang selalu. Tak ada. Tak gaduh hantar sarjan, hantar M16 apa M60 tak payah Dia buat macam tu je. Mainlah. Tumbang selalu. Iman tu dia cerai. Macam tu nak masuk syurga. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita main mengaji ni, korang-korang ni ada tegur juga. Silap-silap buat hari tu ni bila main mengaji. Allahu akbar, silap dah aku buat hari tu ni. Apa betul ya balik?
Kan? Kita ni orang main-main, Ustaz Abang kata macam ni. Oh, rupanya kena buat lagu ni baru jadi dulu tu. Boleh tambah amal sikit sebagainya, tuan-tuan. Sebab tu kita main mengaji. Ada orang tegur kita, ada orang perbetul kita, ada orang katok kita, orang yang silap ni. Kita yang nak tergelincang pergi jalan nak jatuh parit dah, apa betul balik duduk jalan balik. Lama tak dengar segi, pun jatuh parit pada dah. Orang tegur pula naik balik. Jatuh parit lagi pula. Lagu tu lah kita. Nak buat macam mana? Jenis lupa, tuan-tuan, jenis lupa. Sebab tu kena katok selalu. Ada ustaz jenis katok, jenis saya jenis katok. Beletak dah bawa habis apa dengar. Sagi balik lagi apa ingat aku beletak tu. Sekalian. Dia ada dua jenis ustaz mengajar. Seorang ustaz mengajar dia syarah aja. Kita pun buat ni apa semayang 2 rakaat ni dapat tu semua kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ni apa buatlah apa ni balok sangat. Dia kata. Kan? Buatlah ni 2 rakaat Allah. Bukan betul mana apa lah 1 rakaat pun balok. Apa ni nak kena. Jenis beletak begitu. Dia macam beletak dengan anak tuan-tuan. Nak paksa, nak suruh buat juga tu nak push. Tuan-tuan. Yang mana satu boleh lekat agak ni. Yang dia beletak tu boleh lekat sikit-sikit. Anak kita duduk marah dia boleh duduk abang kata ni. Bangkitlah semayang awal-awal waktu anak kita tu malas semayang. Bangkit semayang awal waktu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semayang kan? Ada tuan-tuan. Mau tarik telinga ni semayang. Sekali kena balung dengan malaikat berantau. Kena azab dalam neraka dalam kubur kena bakar. Tuan baru dia nak semayang. Macam itulah kita pun. Bukan budak-budak dah. Hontor pun lagu tu juga lah. Dah kena beletak tarik telinga luku kepala. Dah sekilas dah. Lawak dah jangan marah saya lah. Lagi tak mamai dah. Ni penuh esok tinggal setengah. Kata ustaz pasal apa tak main. Ustaz tu dia beletak sangat. Tak mamai. Dia ingat kami budak-budak kot. Dah lah. Dah sekilas. Melawak kadang-kadang. Tapi kita main mengaji sebab apa? Sebab nak tambah ilmu. Ni kita keluar tadi main. Perjalanan nak main tadi. Selisih dengan kawan kita. Yang umur sama dengan kita. Yang pencen sama dengan kita. Dulu kerja setempat dengan kita. Beli rumah dekat-dekat. Kita dah start, kita nak main mengaji. Dia start kayuh basikal. Dia nak pergi kayuh, nak pergi ronda, nak senaman. Tuan-tuan. Dia kata apa? Ni untuk kesihatan ustaz oi. Dia kata nak kena exercise juga. Kita start, kita nak main mengaji. Kita duduk dekat sini sejam, kita duduk dekat sini 2 jam, kita balik lagi dengan ilmu. Kita balik lagi dengan ni kepahaman bahawa nanti ada azab kubur. Kita balik lagi ni kena fahaman kata ada syurga, ada neraka, lagi nak masuk syurga, nak masuk neraka, nak buat lagu mana. Persediaan kita berhadapan dengan malaikat maut. Ni semua benda ni kita belajar. Dia balik sama dengan kita 2 jam tadi. Dia dapat apa tuan-tuan? Dapat penat, dapat peluh. Merah muka terbakar hangit. Memang kata ni, lega dah aku ini dah kayuh dah 2 jam hanya kayuh hantar. Sihat kan? Sihat lah. Awak ada orang kayuh basikal tak kena sakit jantung ada? Ada orang sihat duk exercise tiap hari tak mati ada. Mati sebab tu juga dia nak mati, kita nak mati juga. Dan nak abang bukan tak boleh nak pergi kayuh basikal, nak pergi exercise, bukan tak boleh, tapi janganlah sampai tinggal majlis ilmu. Mainlah mengaji, kita ni dah pencen-pencen dah ni. Waktu ni lah nak mengaji pun. Dulu tak dan kalut dengan kerja balik lagi dengan anak kecil apa semua. Lepas anak kecil, anak besar nikah dapat cucu kalut dengan cucu pula dah. Tapi bila nak mengaji? Tunggu dalam kubur malaikat mau tanya. Malaikat mai tanya dalam kubur tak kerti nak jawab. Waktu tu baru nak mengaji. Malaikat tu abang asal lagu mana? Tak ada dah mengaji waktu tu. Lah ni lah tumpang nak mengaji tuan-tuan sekalian. Kita belajar tentang syurga pasal apa? Pasal nak faham tentang tempat yang kita nak pi kemudian. Kita nak faham tempat yang kita nak pi kemudian ini. Bila kita belajar tentang syurga, moga-moga syurga itu jadi motivasi kepada kita untuk kita tak sabar nak pi nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak tak mau buat benda-benda yang boleh menyebabkan kita akhirnya tak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tuan. Sebab tu kita main mengaji. Faham tak? Baik. Bab ke-17. Bab ma jaa fi sukhil jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pasar di dalam syurga. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pasar syurga itu bukanlah ia pasar tempat berjual beli apa yang mahu dijual beli, bahkan seolah-olahnya sahaja pasar, kerana sekalian yang hadir di situ mencita apa sesuatu jua di dalamnya, semuanya ada didapati. Dia apa tuan-tuan? Dia kata dalam syurga nanti ada pasar juga.
Tapi pasar bukan macam yang kita duk ingat pasar tani, pasar hari, pasar malam. Tak sama macam tu. Nama dia saja pasar, tetapi tuan-tuan, dia amat-amat berbeza dengan pasar yang ada dekat dunia kita ni. Pasar ni tuan-tuan, tak payah nak guna duit. Kita tak ada. Kalau dia ingat nak pergi nak masuk syurga, nanti nak berniaga money changer ke apa, tak boleh. Dia ingat nanti nak berniaga, nanti nak apa, nak jadi bursa saham, nak kira harga naik turun, tak ada waktu tu. Waktu tu tak ada berniaga guna mata wang. Bahkan apa yang kita hajatkan, Allah akan bagi dekat kita waktu kita duduk di pasar itu. Maka apabila telah dihimpunkan Tuhan semua orang di situ, maka masing-masing pun meminta dan mengambil apa kehendaknya dengan sekira-kira amalnya. Tuan-tuan, dia nak kaya ataupun tidak waktu duduk dalam syurga nanti, nak berbelanja waktu duduk di pasar itu adalah berdasarkan kepada amal dia waktu dia duduk di dunia. Kalau dia seorang yang amal dia hebat, maka banyaklah benda yang dia boleh belanja. Istimewa lagi lah barang yang dia boleh beli waktu dia duduk di pasar syurga tu. Kalau amal dia sedikit, maka sikitlah barang, tuan-tuan. Itu pun boleh masuk syurga pun kira okey dah. Betul tak? Sikit pun tak apalah, janji boleh masuk syurga. Ulama kata apa, tuan-tuan? Nak minta syurga ni, doa nak minta syurga Firdaus. Minta, ya Allah, bagilah aku masuk dalam syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni yang paling tinggi sekali, yang paling top lah. Kurang-kurang kata ulama apa, kalau dapat syurga yang bawah pun jadilah. Kalau minta syurga yang lekeh lah, tuan-tuan, pakai tak jumpa syurga lah jawab dia. Dia minta yang atas tu. Macam mana kita nak masuk periksa lah. Dia kata, ya, periksa SPM ni hang target berapa? Dapat 4D pun okey dah. Dia lekeh, dia setakat tu. Jangan macam tu, kena target tinggi bagi dapat A semua, tuan-tuan. Tapi kalau dia dapat 2A, 2B, 3 pun jadi dah. Daripada dia target D pula, tuan-tuan, akhirnya dapat E, G sekali. Punya teruk. Target kita tu makin tinggi kata. Tuan-tuan sekalian, baik. Itulah. Maka keadaan pergi dan masuk ke dalam pasar dan dapat apa yang disukainya, itulah yang diterangkan di dalam hadis sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Sa'id bin Musayyab annahu laqiya Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, as'alullahu an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Sa'id Al-Musayyab, bahawasanya telah berjumpa ia dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila dia berjumpa dengan sahabat Nabi itu, maka berkata sahabat Nabi, iaitu Abu Hurairah tadi, aku minta kepada Tuhan bahawa dikumpulkannya antaraku dan antara kamu di dalam pasar syurga yang sama. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in. Tabi'in ni apa? Tabi'in ni orang yang tak sempat berjumpa dengan Nabi, tapi dia sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Dia hidup di zaman sahabat Nabi dah, Nabi dah wafat dah. Itu tabi'in nama dia. Tuan-tuan, Sa'id bin Musayyab ini, tuan-tuan, dia pun ada special case juga. Dia seorang tok guru, seorang ulama. Dia berguru dengan seorang sahabat Nabi yang nama Abu Hurairah. Abu Hurairah kita kenal dah. Hebat Abu Hurairah ni, tuan-tuan. Abu Hurairah ni, dia, tuan-tuan sekalian, dia masuk Islam tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah lah. Nama dia Abdul Rahman ataupun Abdullah. Dan Abu Hurairah ni orang bagi gelar kunyah dekat dia, bapa kucing. Pasal dia cukup sayang dengan kucing. Itu kisah dia lah. Dia masuk nak ambil pengajaran daripada kehidupan dia. Abu Hurairah ni, dia masuk Islam tahun ke-6 Hijrah. Nabi dah berhijrah. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Nabi berhijrah ke Madinah 6 tahun dah duduk di Madinah. Barulah Abu Hurairah masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Abdul Rahman Ad-Dawsi ni ataupun Abu Hurairah, dia masuk Islam, dia rasa dia dah terlambat sangat dah. Pasal apa? Pasal orang masuk Islam awal, dia baru je masuk Islam. Dia rasa ketinggalan ilmu yang teramat sangat. Apa dia buat, tuan-tuan?
Dia tinggal kerja dia tinggal apa semua tinggal. Dia pergi duduk di tepi rumah Nabi SAW. Duduk di kawasan masjid, tunggu dekat situ. Apa yang Nabi ajak dia ambil belakang. Sehingga kan dia waktu Nabi dia sempat bersama dengan Nabi sekitar 3 tahun saja. Tetapi dialah antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5,000 lebih. Ada ulama kata 5,134 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia puluh sungguh. Kita tuan-tuan cuba ambil pengajaran macam Abu Hurairah. Dulu ni kita ni jahil, tak mau kepada agama ni. Orang ajak pergi masjid waktu tu, Allah jangan duk ajak. Aku waktu tu baru Astro baru ada tuan-tuan. Jangan duk ajak aku nak tengok TV. Cerita dah. Masjid Allah jangan harap nak pergi pakai dak. Waktu tu cerita Tereman Ki Gangga. Apa nak pergi tengok cerita Sanggem? Tereman Ki Gangga. Or Tereman Ki Jamnada. Boleh ada boleh. Waktu tu sekalian. Waktu tu jahil. Dia pakai radio okey sikit. Zaman muda-muda sikit. Zaman rock kapak tu. Keunggulan cinta dari sinar mata tu kayu. Bawa dia usung tung apa? Tung tu. Gitar tung merata. Waktu tu jahil. Jangan siapa duk ajak. Jauh kita daripada agama. Ni baru aja jumpa sejadah, jumpa tingkat sejadah, baru jumpa masjid, baru aja. Tapi tu pun balok nak mengaji. Tengok Abu Hurairah tuan-tuan sekalian. Dia rasa lambat dah Allah ni. Masa ni aku berapa hari lagi nak mati ni? Berapa hari ni? Allah nak kena puluh sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal orang lain dah mengaji habis dah tuan-tuan. Pekat pergi Mesir, pekat pergi mana dah. Ada yang pekat hafal Quran, ada yang apa sebagai aku ni tu dia punya jahil lah ni. Puluh sungguh mengaji. Saya jumpa seorang makcik tu tuan-tuan. Dia susun jadual dia. Pagi mengaji dekat sini, malam saya mengaji dekat sini. Kalau kuliah duha mengaji dekat sini, kuliah subuh tahun ni. Dia susun jadual dia. Pasal apa makcik yang mengaji banyak sangat ni? Allah ustaz dulu tak ada nak mengaji dulu ni. Dulu ni jahil lah saya ni ustaz. Ni baru pula. Dia pula mengaji sungguh. Anak-anak dah besar-besar dah. Kan? Cucu kalau nak hantar main cucu. Tak sah kalau nak hantar kat aku. Hampa tu aku dulu aku belah sendiri. Hampa tak tak? Marah kan anak kita. Tak hampa nak hantar kat aku suruh aku jaga. Tu baik tu siapa nak bagi aku beranak sendiri mak. Hampa jaga sendiri aku nak mengaji ni. Apa ada? Puluh mengaji sungguh. Ambil macam Abu Hurairah. Tumpah masa ni ada berapa kerat lagi nak hidup tuan-tuan. Tak ada berapa hari lagi nak mati dah. Puluh mengaji sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya mati kita tu malaikat maut nak cabut nyawa tu. Dalam keadaan kita ni ada ilmu. Nak jawab sekali dalam kubur tahu nak jawab soalan lagu mana. Tetap sekalian. Sagi nak pergi syurga, nak duduk di padang mahsyar tu macam mana keadaan dia, nak buat apa kita tahu. Nak talah pergi dekat mana, nak cari Nabi dekat mana. Ni semua dia ajak. Duduk padang mahsyar nak cari Nabi tak mana. Soalan ni ditanya oleh Fatimah, anak kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Fatimah pun tanya, panggil Rasulullah dengan gelaran Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai ayahku Rasulullah. Ni dekat mana nanti kalau duduk pada mahsyar, nanti kita nak jumpa kat mana ni? Duduk kalau pulang kabut orang ramai-ramai, nak cari kamu di mana ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Pergi cari dekat aku, pergi cari dekat Telaga Kautsar. Aku dekat situ waktu tu tengah bagi minum orang-orang ni, apa ni, umat-umat aku bagi depa minum dekat situ. Kalau Rasulullah kalau tak ada dekat situ, nak cari dekat mana pula ni? Nak cari kat mana? Pergi cari dekat tu neraca timbang, dekat mizan. Aku duduk dekat situ, duduk tolong bagi syafaat orang-orang ni, hamba-hamba aku. Ni kalau tak ada Rasulullah tak ada dekat situ, dekat mana? Pergi cari aku dekat tu titian sirat. Aku tengah tolong orang waktu melintas tuan-tuan. Ni Allah ajak dekat kita ni, Nabi ajak dekat kita. Duduk pada mahsyar nak buat apa? Allah dorong ni Siti Fatimah anak Nabi ni, tolong tanya bagi pihak kita. Kita nak tanya bukan benda berjumpa Nabi, tak tahu. Anak dia tolong tanya, tahu nanti bila duduk di padang mahsyar tang mana nak pergi cari Nabi. Pasal apa nak kena kalang kabut cari Nabi? Pasal apa? Sebab Nabi boleh tolong kita. Anak kita nak tolong kita. Nak tolong apa? Dia nak tarik kita pergi neraka lagi dah. Mai beratok merenyut anak kita. Ya Allah, ni ayah aku dulu ni tak pernah ajak aku hukum agama pun. Tak pernah kisah aku semayang ataupun tak. Ya Allah, jangan bagi dia masuk syurga. Anak kita pergi tarik rentak kita masuk neraka pula tuan-tuan. Nak harap anak kita tolong, jangan harap dia pun kalut dengan dosa pahala dia. Kecuali anak apa? Anak yang kita didik agama, yang kita bagi dia mengaji Quran, yang hafal Quran. Anak yang tahfiz, anak yang hafal Quran, yang hafiz ini, dia boleh tolong syafaat 10 orang daripada keluarga kita. Daripada 10 dia. Takkanlah mak ayah dia tak pilih. Kita selamat, dia boleh tolong, insya-Allah boleh masuk syurga. Tu bagi agama dekat anak kita. Cari tuan-tuan, cari Nabi. Nak cari Nabi macam mana?
tuan-tuan, pun diajak di dalam majlis-majlis ilmu. Abu Hurairah, tuan-tuan sekalian, dia kata, kekasih aku. Siapa kekasih dia? Nabi SAW. Kekasih aku pesan kepada aku 3 perkara, dia kata. Yang pertama, buatlah solat duha, jangan tinggal sembahyang duha. Pasal apa sembahyang duha ni tak boleh tinggal? Tak boleh. Sebab bawa rezeki dekat kita. Kita ni orang rezeki je tiap-tiap hari. Siapa bagi rezeki? Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki 2 bentuk, tuan-tuan. Yang pertama bentuk murka dia. Dia bagi rezeki juga. Dia bagi rezeki. Oh, nak kaya, tak kaya boleh? Kaya. Sebab tu kita tengok dia ni tak sembahyang pun kaya juga. Kaya dia. Allah bagi istidraj. Nak bagi dia lalai lagi. Akhirnya dia mati dalam keadaan lalai. Yang akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka. Kita nak kaya juga, tapi nak kaya dengan kasih sayang Allah. Allah bagi rezeki dekat kita, berkat rezeki yang kita dapat. Walaupun sikit, tapi cukup aja bulan tu. Orang gaji 5,000, 6,000, 10,000 pun tak cukup sebulan. Tak cukup. Main tak ada ujung bulan, habis duit dah. Kita tentang gaji 800 je, tapi cukup ujung bulan, tak ada masalah apa. Main dengar-dengar buat kenduri bila? Oh, nak pergi haji pula dah. Oh, berapa kali pergi dah? 2 kali dah. Gaji berapa ratus? 800. Orang yang 10,000, 20,000 tak kena pergi haji ke, tak kerti nak pergi. Duit tak pernah cukup. Cukup dah. Tak cukup, tuan-tuan. Betul itu orang tanya saya. Tak faham dah. Kalau ada yang terkena. Tapi rasa kat sini tak ada orang sokok kot. Nak cerita rokok ni. Dia bertanya apa, Ustaz? Fatwa sokok lagu mana? Kita bukan fatwa saya ni, fatwa majlis agama lah kan. Macam-macam mufti bahasa aku buat keluar kata haram, sebagainya haram. Jadi dia kata, pasal apa haram, Ustaz? Tanya kita pula. Dia pun pandai hujah, kan? Dia kata mudarat. Dia kata apa? Gula lagi mudarat, dia kata. Gula kena kecil mana mati terik kerak kaki. Dia tak sokok dah lagi, tak ada lagi dah. Pandai hujah kita. Tak apa, kita pegang yang tu, okey, tak apa, hang ada hujah, okey, selesai. Ni satu lagi. Kan? Nak jawab apa depan Allah ni? Nak jawab apa, Ustaz? Dia kalau tak pergi haji lagu mana? Apa kena rokok ngaji pula? Dia kata, dah betul. Rokok haji wajib pergi bila ada kemampuan. Kan? Lepas tu nak jawab kat Allah macam mana? Jawab kata, saya tak mampu pergi. Tak mampu pergi lah. Hang boleh beli rokok sehari RM10, sehari RM10. Satu kotak RM10. Kadang-kadang boleh pergi sampai 2 kotak RM20. Kalau RM10 sehari, tuan-tuan, setahun duk ada 360, 3,600. 3 tahun himpun duit RM10 tu, boleh pergi haji lah. Tu nak jawab macam mana depan Allah tu? Takkan abang kata tak cukup duit. Ni yang rokok hang boleh beli. Awak kalau tak rokok mati. Tak mati. Nak jawab apa depan Allah sekarang? Lagi kita rokok, balik tanya kat dia tu. Kalau dia pergi haji dah, okey, cari tajuk lain. Tajuk tu dah tak relevan lagi. Dia isap rokok, puting tu sambung sampai Mekah, patah balik dah. Dia tak dapat sampai lagi. Sambung puting satu sampai Mekah, patah balik dah. Pi pula lagi tu. Puting dia tu. Dia tak dapat sampai lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cerita apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertama, Nabi kata solat duha. Yang kedua, kata Nabi pesan kepada Abu Hurairah, yang kedua kata apa? Wahai Abu Hurairah, puasalah 3 hari dalam sebulan. Puasa bila? Kata ulama, puasa hari-hari putih. Apa hari putih tu? 13, 14, 15. Sebulan tu puasa 3 hari. Kalau tak boleh buat macam tu, boleh buat awal 1 hari 1 hari bulan, 15 hari bulan dengan 30 hari bulan. Awal 1, tengah 1, hujung 1. Boleh. Yang tak boleh, tak buat langsung. Pun tak apa saya dia salah. Cuma tak dapat fadilat lah. Aku rasa balok Allah macam mana. Perut tu dia makin besar. Kan? Puasa lah. Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, buatlah sunat witir sebelum tidur. Buat sunat witir sebelum tidur. Saya nak kempen, tuan-tuan. Kita buat yang ni. Berat ke? Tak berat lah. 1 rakaat je. Minta 1 rakaat je. Bila nak buat ni? Lepas sembahyang Isyak. Di mana pun saya kempen, kuliah mana pun saya kempen. Saya nak tengok ada jemaah yang main kuliah saya tu nak buat yang ni, tuan-tuan. Dia buat waktu saya ada, waktu saya tak ada, dia tak buat pun ikut suka mereka lah. Tapi kempen nak abang, buatlah 1 rakaat je awak, yang 1 rakaat pun balok tau. Allah kata nak masuk syurga bukan main, 1 rakaat pun Allahumma salli ala sayyidina. Dan memang kita duduk di masjid dah waktu tu. Kan? Kita main masjid dah waktu tu. Dan kita sembahyang ba'diyah, kita sembahyang 2 rakaat selepas sembahyang Isyak. Tambah 1 je lagi, tambah 1 rakaat je. Allahumma salli. Bangkit 1 rakaat, usalli sunatan witr raka'atan.
Ada alillahi ta'ala. Sahaja aku semayang sunat witir 1 rakaat dalam kurungan sebab aku balok sangat. Kalau aku tak balok, tambah lagi. Kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baca bismillah, baca Fatihah, baca 3 qul. Baca 3 qul tu. Macam kita tu buat waktu semayang witir. Macam apa waktu main tarawih tu. Balok juga. Tak apa, baca qul Allah sudah. Balok juga. Perempuan ni teruk sangatlah. Sampai macam tu pun balok kan. Tak usah baca apa. Baca Fatihah sudah. Tak larat lah Ustaz, nak diri tak larat. Duduk. Duduk pun boleh. Semayang sunat boleh duduk. Main duduk. Apa teruk sangat hampa ni? Nak mayang witir 1 rakaat pun nak duduk, tak mau baca apa, teruk. Mau gaya nak masuk syurga. Cerai, kata Carilum. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina. Tu buatlah tuan-tuan, buat 1 rakaat je. Ni. Tekad dalam diri ni. Mulai hari ni aku tak mau tinggal sunat witir sampailah hari terakhir aku hidup di dunia ni. Paling lekeh 1 rakaat. Bila nak buat? Kalau rasa tak boleh nak bangkit pagi, buat siap-siap malam tu sebelum tidur. Sebab Nabi pesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tu, Nabi pesan qablan naum, sebelum tidur. Buat sebelum tidur. Ada juga buat selepas bangkit. Tak apalah, buatlah waktu mana pun. Kita takut sagi ikut syahid pagi-pagi tu, buat siap-siap selepas daripada Isya, bangkit 1 rakaat tuan-tuan. Tu pun menyesal nantilah duduk dalam kubur tu. Silap lah aku buat 1 rakaat. Kalau aku tahu aku buat 3 ni, pahala macam ni punya banyak. Waktu tu baru menyesal. Tu pun tak apalah, boleh buat 1 juga. Ada orang tak buat langsung dia kata tu. Kita ni jadi lagu tu. Jadi kita tengok di bawah. Ada orang tak buat langsung. Ada orang tu main sepak raga depan masjid kan. Waktu asar dia main sepak raga depan masjid. Lepas tu pekat-pekat masuk semayang, dia tak masuk lagi. Ada seorang tu duduk di belakang sekali. Main rakaat kedua baru budak tu masuk tu sebelah dia. Kan? Masuk sebelah dia. Habis dah rakaat kedua dah, bagi salam. Assalamualaikum. Budak tu pun bagi salam juga. Tak cukup 2 rakaat ni. Habis dia kata, ya awak hang semayang tak cukup 2 rakaat, aku pun baru nampak 2 rakaat ni. Kata, ni karaoke ni. Dia kata, kawan saya tak semayang tu pun keluar. Dia kata kawan dia dekat luar tak semayang tu. Dia kata, saya takkan 2 rakaat ni karaoke lah. Kita lagu tu lah. Dia nak kira apa, aku kira buat ni okey lah. Kawan aku tak buat langsung. Jangan kira orang, kira kita tu. Kalau nak tengok orang yang banyak amal, jangan tengok kita yang sikit amal, tengok bawah tak ada amal. Tak sekalian. Allahumma salli ala sayyidina. Tu macam tu nak masuk juga. Tapi nak masuk neraka tak berani, jangan main-main. Takut. Nak masuk syurga tapi amal malas nak buat. Pasal apa? Sebab hati keras. Ulama kata antara tanda-tanda hati kamu keras, apa dia? Malas nak buat amal. Pasal apa hati keras ni? Pasal kurang zikir, pasal kurang baca Quran, pasal kurang amalan, kurang mujahadah dalam agama, kurang mengaji, makan benda-benda yang syubhah, makan benda haram. Banyaklah benda yang menyebabkan hati dikeras. Jangan sampai tahap yang ketiga. Allah kata apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati dia ada penyakit, Allah tambah penyakit, bawa kepada keadaan yang paling teruk. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah walahum azabun azim. Allah khatam peteri hati dia. Allah bagi buta, bagi pekak pendengaran dia. Allah bagi buta mata dia, tak nampak apa dah walaupun zahir mata nampak. Tengok mayat orang usung jenazah kawan dia pergi bubuh dalam kubur pun tak jadi manfaat apa. Pasal apa? Sebab hati dah keras, hati mati, hati dah Allah khatam. Tak jadi apa pengajaran lagi dah. Jangan sampai tahap yang macam tu. Kalau hati keras, hati sakit ni, boleh tolong pemutih, tolong berubat lagi. Banyakkan berzikir, banyak istighfar, makan benda-benda yang halal, kan? Lagi apa lagi? Banyak qiyamul lail dan sebagainya, mujahadah. Baik, Abu Hurairah, Sa'id bin Al-Musayyab ini pun ada kisah dia. Ni tabi'in ni. Apa dia kisah dia tabi'in ni tuan-tuan? Sa'id Al-Musayyab ini, dia ada seorang anak perempuan yang cukup cantik. Anak dara dia memang lawa sungguh lah. Tabi'in ni, anak Sa'id, sehingga menjadi percakapan orang-orang kampung semua berkenankan anak dara dia. Dia duk mengajak puak-puak main mengaji tu, bukan nak mengaji sangat pun, duduk jenuh lah rumah.
Sama duk mengaji tu dengar bunyi pinggan jatuh, prum semua bukan balik tengok. Bukan nak tengok apa, nak tengok kot nampak muka anak dara dia. Pekat dia berkenan anak dara dia tu, sampai ke tahap khalifah pun berkenan juga kat anak dara dia tu. Oh, nak abang lagu tu. Khalifah hantar wakil tolong pimina anak apa ni Said untuk anak dia, anak khalifah. Apa ni Said kata apa? Tak mau, saya tak mau. Pasal apa? Saya takut nanti anak khalifah tak boleh jaga agama anak dia. Oh, dia tuan-tuan. Ni khalifah. Khalifah P tu confident dah, duk ingat kata takkan dia tak mau lagi pun, kan? Takkan tak mau kot. Ni khalifah ni yang nak main minang ni untuk anak khalifah. Garanti kaya punya. Garanti hidup selesa, hidup senang. Dia duk confident Said boleh terima. Pipi tengok, Said kata tak. Nahi kabinahi kus hotai. Tak mau. Pasal apa? Takut sagi tak boleh jaga agama anak dia. Tu dia tuan-tuan orang. Jaga sungguh bab agama. Kemudian tuan-tuan baliklah khalifah tu dengan kecewa. Lepas tu dia pergi seorang anak murid dia nama Abdullah. Ni Pak Lah, amal tak? Dia kata, Pak Lah ni aku nak bagi anak aku kat Hama dah. Dia kata, dia kata, betul kan Tok Guru ni, Tok Guru main-main kan melawak dengan saya ke apa ni? Dia kata, tak melawak sungguh. Tapi saya tak ada duit. Dia kata, bukan dia tanya hang ada duit ke tak ada duit, hang nak kahwin dengan anak aku ke tak? Mau. Tu lah cerita dia. Mau dia lambat tarik ni Tok Guru tuan-tuan. Mau anak kita kelupuk. Mau dia ada berlapis sikit. Mau tak mau kira. Pasal apa dia ambil Abdullah tu? Dia kata sebab Abdullah tu boleh jaga agama anak dia walaupun tak ada duit. Nak menikah dia tak ada duit tu, yang mai hantar wakil tuan-tuan. Oi, daripada khalifah tu. Pengajaran kita boleh ambil tuan-tuan. Panggil kita lagu mana? Panggil kita berlawanan dengan Said. Mai ni boyfriend dia tu, tunang dia tu mai duk ngaji di pondok pakai serban dia Honda Cup. Dia berkenan, anak kita berkenan nak balik ke mana? Kan? Pak dia pun tukang rekomen, berkenan juga pak dia. Mai hari tu mai ke rumah dia. Nak jumpa dengan mak dia. Mak dia jelur kat luar. Honda Cup dia kata. Kan? Masuk hidup mengaji mana? Anak siapa? Okey, tak apa balik lah. Nanti makcik kalau dapat makcik telefon lah. Macam interview. Balik aku tu. Balik dia habaq, nampak gaya mak reject dah. Dia kata, "Itulah pasal apa abang main naik Honda Cup. Abang pinjamlah kereta siapa-siapa main." Dia kata gitu. Tak pasal apa? Kira Honda Cup ni pasal. Jangan kira Honda Cup dia. Kira anak kita boleh bawa pergi syurga. Yang tu yang penting. Kita bela daripada kecil tuan-tuan. Tujuan dia apa? Supaya dia boleh bawa kita pergi syurga. Kita ni salah faham banyak. Sebab tu saya sebut tuan-tuan sekalian, banyak orang salah faham tentang sayang. Sayang dekat anak, tapi perbuatan dia itu menunjukkan yang dia tak sayang kepada anak dia. Contoh, waktu cuti sekolah, abang dia kata, ni pergi gerak anak kita bangkit main subuh. Tak apalah abang, bukan selalu cuti. Tiap-tiap hari kena bangkit awal 7.30, 6.30. Ni biar pergi lah, pukul 8 sikit pun tak apa. Budak tu kecil lagi. Kecil apa 17 dah umur dah. Tuan-tuan, sayang. Itu bukan sayang. Sayang bawa dia pergi syurga, gerak dia, biar tarik telinga sampai leweh sebelah pun tak apa. Janji boleh masuk syurga. Hang kena bangkit semayang, sekali kena balon dengan malaikat baru hantar. Marah dia. Marah tu bukan benci, marah tu sebab sayang, nak bawa dia pergi syurga. Tu cara anak, cara menantu pun ada. Kalau menantu jangan tegur. Dia kata, makcik awak lah menantu tu pakai sempoi sangat, dengan rambut merah, hijau, kuning semua ada. Awak menantu jadi lagu tu. Dia kata, ustaz jangan tegur Sagi tak balik tu dia kira tak balik. Tu pun tahan kira balik juga tu sebulan sekali. Kalau saya tegur dia, pakai tak balik tu dia kata, tak boleh tengok cucu saya. Habis tegurlah anak tu, kan anak lelaki tu anak hang. Tegurlah dia, jangan ustaz tegur anak saya dengan anak saya pun tak balik. Tegur menantu tak balik seorang ni, tegur anak pun tak balik. Dia kata, dah dia tak jumpa lah anak saya lah. Dia kata, dia balik main raya lagi, Allahu Akbar, teriak-teriak balik juga lagi jumpa kita. Allah Ramadan nak marah sangat. Tuan-tuan sekalian, tapi kita ni takut dekat menantu, takut dekat anak. Jangan takut apa, kita yang beranakkan dia, kan? Apa tak tahu, aku tahu lah. Bukan senang nak beranak. Dengan mengandung, dengan sakit, dengan beranak apa, Allah SWT. Bukan bela daripada kecil sampai besar.
Susah hati dia, demam susah. Tiba-tiba bila dia besar, dia buat maksiat, dia tak mau pergi ke syurga, kita duk biar dia. Kononnya sayang tu bukan sayang, tu silap. Dia silap. Dia silap. Dia kenapa betul balik tahun tu. Jadi Sa'id ni dia pilih anak, dia pilih menantu dia yang boleh bawa anak dia pergi syurga. Biar miskin tak apa, janji selamat boleh masuk pergi syurga. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Bahwasanya telah berjumpa dia dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah. Dia berjumpa dengan sahabat Nabi itu, maka berkata sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah tadi, aku minta kepada Tuhan bahawa dikumpulkannya antaraku dan antara kamu di dalam pasar di syurga sana. Tuan-tuan, bagusnya Sa'id ini tuan-tuan, sampai Abu Hurairah sayang dekat dia sampai macam tu. Kita bila kawan kita tuan-tuan sebut dekat itu, dia kata apa? Dia kata ni, kita ni kawan ni sampai akhirat lah, kan? Nanti kita jumpa sama-sama dekat